Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Lembah Pantai Tan Sri Dipertua menyarankan agar akta-akta lapuk dan anti-demokratik dimansuhkan bagi mencapai objektif national reconciliation dan sistem demokrasi yang lebih baik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, persoalan sama ada sesuatu undang-undang lapuk atau tidak adalah persoalan subjektif. Sesuatu undang-undang tidak boleh dianggap lapuk semata-mata kerana ia undang-undang yang lama. Sesuatu undang-undang yang hendak dikatakan sebagai suatu undang-undang lapuk hendaklah dinilai berdasarkan keberkesanannya menangani hal perkara atau masalah yang menjadi asas bagi penggubalannya dan bukannya bergantung pada hakikat bahawa ia undang-undang baru atau undang-undang lama. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Saya rujuk sebenarnya bila bercakap tentang kataan lapuk itu kepada ucapan Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri yang menyatakan bahawa beliau berhasrat untuk memansuhkan akta hasutan sekitar Julai 2012 kerana akta tersebut lapuk. Jadi saya pinta sebelum kontradiksi berlarutan, khusus ada menteri yang setuju, ada menteri yang tak mahu dimansuhkan, Yang Berhormat bersedia tidak memberikan sesalinan Akta Harmoni Nasional, National Harmony Act dengan izin yang diwar-warkan akan menggantikan Akta Hasutan yang sehingga kini kami ahli parlimen belum lihat lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Sebenarnya saya akan menjawab di bawah soalan yang menyentuh mengenai Akta Hasutan mengenai perkara yang sama. Jadi kalau oleh kerana Yang Berhormat telah bertanya sebenarnya mengenai Akta Nasional Akta Keharmonian Nasional itu sedang dalam penelitian pihak Jabatan Peguam Negara. Jadi kalau nak diberi kopi sekarang ini belum ada lagi. Mereka telah membuat penyelidikan kerana ia akan memberi kesan begitu besar sekali ataupun implikasi begitu besar sekali kepada negara kita. Jadi maka dengan itu ianya memerlukan kajian yang begitu teliti sekali dan lebih komprehensif. Tapi sebenarnya soalan itu telah ditanya oleh Yang Berhormat juga dalam soalan mengenai Akta Hasutan. Tapi saya secara summary-nya dengan izin telah memberi jawapan itu kepada Yang Berhormat. Jadi walau bagaimanapun kerajaan sentiasa melakukan transformasi terhadap kerangka undang-undang sedia ada bagi membolehkan Malaysia mengamalkan sistem demokrasi yang lebih dinamik. Kerajaan melalui Jabatan Negara sedikit tentang National Harmony Act, sedikit saja. Saya ucap terima kasih atas ruang yang diberi untuk tanya sedikit. Tentang National Harmony Act ini tadi saya setuju dengan pandangan memang akta ini adalah impact akta ini, saya petik daripada perkataan Yang Berhormat Menteri tadi, adalah besar. Tapi berdasarkan itu bukankah lebih baik salinan atau draft akta ini diberitahu dan konsultasi yang lebih terbuka, lebih meluas dibuat supaya dapat pandangan daripada semua pihak. Kita tahu akta ini penting dan itulah alasan lebih baik untuk dibuat rundingan yang meluas dan terbaik untuk negara kita. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya faham soalan Yang Berhormat itu. Tetapi pada masa ini Yang Berhormat seperti yang saya nyatakan, kalau Yang Berhormat hendakkan jawapan yang sebenarnya supaya kita memberi jawapan lebih telus, memang ianya masih dalam penelitian sekarang ini. Belum ada draftnya. Tapi saya jamin di sini saya akan meminta agar pihak Jabatan Peguam Negara untuk membawa bersama pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, all the stakeholders dengan izin, untuk memberi input mereka dalam draft ini. Setakat ini ia belum menjadi satu draft yang lengkap lagi. Ia masih menjadi satu draft dalam bentuk proses dalam meneliti apakah provision dengan izin yang yang sesuai untuk dimasukkan dalam akta ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya soalan spesifik iaitu ini. Adakah kerajaan berhasrat untuk menggubal undang-undang baru ini dan juga meneruskan dengan akta hasutan, ataupun adakah kerajaan berhasrat selepas undang-undang baru ini digubalkan supaya akta hasutan itu ditarik balik ataupun dimansuhkan? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.
seperti mana yang telah kita nyatakan, ya, kita telah kerajaan telah komit, yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah komit untuk memansuhkan undang-undang tersebut. Jadi sebelum kita memansuhkannya, maka kita perlu mempunyai satu undang-undang yang komprehensif untuk menggantikan, sebab ianya amat penting untuk kita membolehkan kita mempunyai satu undang-undang yang boleh membantu kita kalau sekiranya berlaku kesalahan-kesalahan yang hampir serupa ataupun sama dengan apa yang ada di dalam akta hasutan tersebut. Sekiranya sudah sudah ada undang-undang pengganti, iaitu akta keharmonian nasional itu sudah lengkap, dah siap, maka dengan itu barulah insya-Allah saya rasa Yang Berhormat Perdana Menteri berada di sini juga boleh mendengar ini adalah komitmen kita, kerana itulah komitmen kita untuk bukan menarik balik tapi untuk memansuhkannya, maka digantikan dengan undang-undang baru. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Ini juga mengenai akta hasutan, saya rasa oleh kerana ini telah saya jawab, saya rasa tak perlu lagi kita limpas saja, ya. So, kita sudah berbincang agak panjang lebar. Seterusnya mengenai pendakwaan terpilih oleh Yang Berhormat Pematang Pauh, Yang Berhormat Gelang Patah, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Puchong. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat tadi telah mengutarakan pertanyaan sama ada kerajaan mengamalkan pendakwaan terpilih yang cenderung mendakwa hanya kepada sesetengah pihak. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, Jabatan Peguam Negara tidak mengamalkan pendakwaan terpilih terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Sekiranya terdapat keterangan dan bukti yang kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan, individu tersebut akan didakwa mengikut peruntukan undang-undang yang bersesuaian tanpa mengira status individu berkenaan. Agensi penguatkuasa seperti PDRM akan menjalankan siasatan dan mengumpul maklumat apabila terdapat laporan polis dibuat terhadap mana-mana pihak. Kertas siasatan yang telah lengkap akan dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara akan meneliti segala keterangan yang dikemukakan dalam siasatan tersebut. Keputusan sama ada pertuduhan dibuat atau sebaliknya akan dibuat selepas keterangan atau bukti yang dikemukakan diteliti dan dipertimbangkan sewajarnya. Saya percaya semua ini kebanyakannya adalah peguam yang terkenal, mengetahui peraturan di bawah CPC. Jadi tahulah apa yang menjadi keperluan untuk to form a charge, ya, dengan izin. Ya. Terima kasih pada Tan Sri Speaker dan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya sedikit tentang isu selektif, dengan izin, selective prosecution ini, dan saya ingin beri satu kes saja. Sebab Yang Berhormat Menteri kata memang Jabatan Peguam Negara akan buat keputusan berdasarkan kepada keterangan dan sebagainya. Kes ini yang saya akan sebut adalah kenyataan yang dibuat secara terbuka oleh mantan ahli Pasir Mas, di mana dengan jelas, dan ini secara bukti ini adalah di ruang umum, di ruang awam, iaitu beliau buat kenyataan dan menghasut pembakaran buku Bible ni, Alkitab. Ya, dia terang-terang dia buat, tetapi tidak ada apa-apa tindakan. So macam mana kita boleh menjustifikasikan itu? Sebab Yang Berhormat Menteri berdiri di sini menjawab bagi pihak Jabatan Peguam Negara. Ini satu kes. Kalau perlu kita boleh sebut kes-kes lain juga. Ini yang bagi gambaran ada selective prosecution, kes yang jelas, yang nyata, bukti adalah di ruang awam, tidak diambil tindakan langsung. Ya, kita boleh pergi kepada kes yang lain yang melibatkan calon di Barisan Nasional di kawasan Shah Alam juga. So sebagai contoh lain. So, jadi saya minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Menteri boleh jawab sekali lah di Bakri. Soalan. Okey, Bakri. Okey, terima kasih Menteri beri peluang, dan Tan Sri. Terima kasih. Di sini Menteri, saya nak tanya, kebelakangan ini banyak kes yang diputuskan di dalam mahkamah di Malaysia ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Contoh seperti kes terbaru kematian Cik Yak di Sungai Petani, lain lagi.
Oleh itu, adakah kerajaan ingin mempertimbangkan pelibatan rakyat sebagai hakim berdasarkan sistem juri kembali di dalam sistem baran kehakiman Malaysia? Ini kerana rakyat yang terpilih sebagai sebahagian daripada juri-juri akan dapat menilai kes-kes jenayah itu daripada dekat dan dapat terus sama menilai kes-kes jenayah yang terjadi. Terus, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar menilai semula sistem juri ini dengan keadaan semasa kes-kes yang berlaku ketika ini, memandangkan sistem juri ini masih lagi juga diamalkan di sebahagian besar sistem kehakiman di dalam negara-negara Commonwealth. Minta penjelasan. Okay, terima kasih Yang Berhormat Bakri. Tadi Yang Berhormat Subang mengenai kes pembatalan buku Alkitab oleh Pasir Mas, itu kita tak pasti sama ada prosecution ke tidak. Mungkin mereka tengah mencari maklumat yang lebih lanjut. Saya tak berani komit di sini kerana itu adalah tugas pihak jabatan. Kita akan cek dulu untuk mengetahui sama ada prosecution ke tidak. Mengenai juri saya tadi, harap penjelasan bertulis boleh di. Saya harap dapat satu penjelasan bertulis. Okey, terima kasih. Saya seterusnya Bakri tadi mengenai juri, kita mempunyai sistem kita sendiri. Itu pun juga satu sistem yang adil. Jadi tidak semestinya apa yang dilakukan oleh dalam negara seperti negara di Commonwealth itu menjadi baik. Kita juga mempunyai satu sistem keadilan yang begitu baik juga, di mana banyak kes-kes yang kita dengar juga mempunyai mendapat keputusan mahkamah yang adil. Selain daripada itu, okey, saya teruskan di sini untuk mengakhiri mengenai keputusan untuk mendakwa seseorang dibuat dengan adil, tidak memihak kepada sesiapa dan berlandaskan trust integriti bagi memastikan keadilan kepada semua pihak, terutamanya mangsa, saksi, tertuduh dan juga orang awam. Oleh yang demikian, memandangkan pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution tidak pernah diamalkan oleh Jabatan Peguam Negara terhadap mana-mana individu, dan semua keputusan untuk mendakwa dibuat berasaskan keterangan yang kukuh bagi membuktikan suatu kesalahan, maka tidak wujud asas untuk menyatakan bahawa kerajaan atau Peguam Negara mengamalkan pendakwaan terpilih dengan hanya mengambil tindakan terhadap pembangkang berbanding kepada pihak lain. Oleh itu saja jawapan saya pada malam ini, memandangkan ramai yang tidak hadir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan ini dengan melibatkan jabatan-jabatan atau agensi-agensi di bawah portfolio saya. Terima kasih.